Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersama-sama solat Jumaat tadi dan sama-sama mendengar sikit ilmu, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Timbalan Pengerusi kita jemput saya ini. Itu juga dengan tuan-tuan, tuan pengerusi, tuan jawatan kuasa, Imam Bilal, Noja muslimin dan muslimat di pantai ini. Last kali saya ceramah dekat area sini 2019 kot. Itu pun dekat atas pasar malam bersama Mael Ekspedisi. Dia ada program karnival buka sekolah dulu sebelum PKP. Tak ramai orang sangatlah, pasal orang tak berapa tahu. Ustaz ni biasa duduk dalam surau masjid, bila duduk kat tepi pasar malam orang tak datang. Bukan tak datang, ada lah, tapi dia tak berapa sangat. Hari ni kita jumpa lagi. Baik, saya Syazwan Jaafar, berasal dari Segambut. Tugas pun Masjid Segambut, cuma dah pindah Rawang. Jadi pendakwah bebas, juga juruterapi psikologi Islam, dan juga seorang peniaga. Di hari ini kita nak kongsi tentang bulan Zulhijjah. Bulan ni dalam Islam dia ada dua bulan yang sangat besar. Bulan Zulhijjah, Syawal, Ramadan. Syawal pun dia juga. Tetapi yang besar ada 10 malam yang mahal, 10 awal Zulhijjah, 10 akhir Ramadan. Jadi orang pun duk sembang, duk cerita mana lagi bagus. Pasal firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Fajr. Wal fajr wal lailil arsh, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Apa malam 10? Ada disebut malam 10, ada yang hadis kata 10 Zulhijjah ni besar. Antaranya Nabi SAW bersabda, menerusi Ibnu Abbas, dia berkata, yang bersabda, tiada hari-hari yang amalan soleh padanya paling Allah sukai melebihi 10 hari ini, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Nabi kata, tak ada hari yang amalan soleh padanya, kita beramal soleh, yang paling Allah suka melebihi 10 hari di 10 hari awal Zulhijjah. Dah pula tu macam mana 10 malam akhir tu, Ramadan tu. Pasal hadis ni cakap Allah paling suka 10 amalan 10 hari awal Zulhijjah. Kita ni lah, hari ni 6 Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kita sembelih lembu. Sini apa ekor, sini tak ada ekor. Tak apa, boleh beramal juga. Siapa yang berkorban di luar, di kawasan lain, tak apalah. Tapi ada amalan yang kita boleh buat. Nanti saya nak kongsi apa benda boleh buat bulan ni selain daripada ibadah korban. Pasal Nabi cakap 10 ni, 10 hari pertama ni, kita duk ingat 10 hari 10 Zulhijjah tu pasal ada Adil Adha, solat Adil Adha, ada ibadat korban. Bukan tu saja rupanya. Daripada hari pertama sampailah 10 tu ada sesuatu. Ya, ini hari yang tak ada padanya melainkan Allah paling suka, melebihi hari-hari lain. Nabi SAW juga bersabda, sambungnya, mereka bertanya, sekalipun jihad di jalan Allah, walaupun jihad, jawab Nabi SAW, sekalipun jihad pada jalan Allah, melainkan seorang lelaki yang keluar berjuang dengan diri dan hartanya dan tidak mendapat semua itu walaupun sedikit. Nabi cakap hari ni mahalnya 10 Zulhijjah ni lebih mahal daripada orang berjihad. Tu sahabat tanya, orang yang jihad fisabilillah, Nabi cakap kecuali dia mati jihad, maknanya syahid lah. Orang berjihad ada yang tak mati,
Kalau dia pergi jihad saja, dia pergi perang saja, dia tak mati, biasa. Nabi cakap nak lawan 10 Zulhijjah ni, orang tu pergi jihad dan mati tak bawa apa benda pun, termasuk unta-untanya sekali. Kalau orang pergi mati perang, maka hari tu hari terbaik dia lah. Kalau tak, 10 Zulhijjah ni yang mahal. Mahal 10 Zulhijjah ni. Kalau kita terkorban medan perang, baru boleh saing dengan 10 hari awal Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah. Riwayat Bukhari, Tirmizi, dan lafaz di atas adalah riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Al-Darimi berstatus hasan daripada Ibnu Abbas, tiada amalan yang lebih mulia di sisi Allah dan lebih besar pahala daripada kebaikan yang seorang lakukan pada 10 hari Adha, 10 awal Zulhijjah. Ni ada lagi satu hadis dah. Tak ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan seorang lakukan pada 10 hari Aidil-Adha. 10 hari ni, 10 hari awal. Maknanya amal apa pun lah, semayang kita ke, puasa sunat ke, sedekah ke, baca Quran ke, semua dilipat, semua Tuhan suka, melebihi bulan-bulan lain. Berdasarkan hadis di atas, maka 10 hari awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling disukai oleh Allah untuk kita melakukan amal soleh. Pahala yang dijanjikan paling banyak 10 hari ni. Lepas tu ulama bincang, adakah 10 hari Zulhijjah ni lebih kuat daripada 10 malam akhir Ramadan? Pasal kat situ ada Lailatul Qadar. Ulama pun tak mau gaduh lah. Dia cakap kalau siang 10 hari Zulhijjah ni lebih baik. Tapi belah malam 10 malam akhir Ramadan itu lebih baik. Faham ni? Kalau guna ibadat untuk siang, 10 hari ni kita duduk-duduk ni, itu terbaik. Tapi kalau belah malam, 10 malam akhir Ramadan itu paling baik. Ini ulama bincang dan cuba putuskan. Pasal dia bertembung kan. Kalau Allah Ta'ala cakap 10 akhir Ramadan pun baik juga, yang ni pun baik juga. Sebenarnya kita tak ada masalah kok mana-mana pun, pasal dua-dua tu pun kita nak buat. 10 malam akhir Ramadan pun kita duk ibadat, 10 hari Zulhijjah siang ke malam ke kita ibadat. Jadi kita tak ada masalah. Kita tak pilih-pilih sebenarnya, kita ikut saja. Kita mengaji ni kita nak tahu, pasal orang duk sebut 10 malam akhir, 10 malam akhir Ramadan, orang tak sebut pasal 10 Zulhijjah. Jadi kita macam buat tak tahu je. Tapi 10 malam akhir tu selalu ustaz datang cerita Lailatul Qadar, ada malam-malam ganjil, ada malam tu Nabi itikaf, ada Qiyamul Lail. Program tu dah macam dah masuk dalam kepala dah. 10 malam akhir Ramadan kita kena tumpu. Tapi 10 siang dan malam 10 Zulhijjah awal ni tak ada orang cerita. Jadi kita pun leka buat macam biasa. Sebenarnya ini juga hari yang Allah sayang dan suka. Baik, Ibnu Hajar Al-Asqalani ni satu ulama terkenal mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia cakap apa? Keistimewaan 10 hari Zulhijjah ni kerana terkumpul padanya segala ibadat utama, apa pun boleh. Pasal kat sini lah orang kita pergi umrah, pergi haji bulan ni. Bulan Yaman ada ibadat korban kat situ. Solat ada, puasa Arafah ada, sedekah, iaitu zakat dan haji ada. Ini tidak terdapat pada waktu lain. Jadi di Aidilfitri, di Ramadan pun ada. Yang ada dekat sini pun bulan ni pun kuat juga, pasal ada ibadat haji Arafah semua tu. Bulan Ramadan dia ada puasa, jadi dah bersaing. Sebenarnya janganlah saing, dua-dua bagus. Tak ada masalah. Sedekah ini tidak terdapat pada waktu yang lain. Maka 10 hari awal Zulhijjah merupakan satu tempoh yang mana manusia beribadah kepada Allah dalam segala bentuk. Betul juga, kita ada puasa, kita ada haji, kita ada korban, kita ada semayang, kita macam-macam jugalah bulan ni. Nampak tak nampak je. Jadi orang yang pergi haji tu lagi macam-macam benda dia buat bulan ni. Ia benar-benar satu tempoh yang macam-macam orang buat ibadat oleh sekalian para hamba yang soleh. Allah merahmati waktu tersebut dengan memberikan ganjaran yang besar kepada apa saja amalan soleh. Apa saja tuan-tuan, dia tak ada khusus. Apa saja boleh buat. Yang dilakukan semasa 10 hari berkenaan.
Adapun yang jelasnya hadis Nabi tersebut menggalakkan amalan soleh pada 10 hari awal Zulhijjah. Amalan soleh pada hari-hari tersebut paling disukai di sisi Allah serta paling besar ganjarannya dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Perkataan amalan soleh itu mencangkupi apa dia? Solat, dah pastilah. Banyakkan solat sunat sikit bulan ni. Ni, bukan bulan ni, 10 hari ni. Lagi apa? Puasa. Buatlah puasa Isnin Khamis. Tapi kalau tak boleh Isnin Khamis, buatlah apa puasa pun. Yang penting eloknya selang sehari, jangan straight. Islam ni Nabi kata puasa yang terbaik puasa Nabi Daud, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Kalau tak nak Isnin Khamis tu sajalah, nak buat hari-hari jangan terus. Jangan terus, kan? Kecuali puasa Ramadan saja. Selain daripada puasa, baca Quran, banyak sikit baca Quran. Tak mampu baca Quran, dengar Quran. Tak mampu dengar Quran, saya pun tak tahu nak jadi apa. Itulah. Baca dah tak boleh, dengar pun tak boleh, ada memang masalah besar lah. Zikir, tahmid, takbir, tahlil, semua zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tu semua zikir. Boleh banyak-banyak sikit 10 hari ni. Tuhan suka ni. Dia macam lebih kurang akhir Ramadan juga. Cuma malam Ramadan dia malam, ini siang dan malam. Siang dan malam. Baik. Apa lagi selain daripada zikir? Tolong menolong untuk kebaikan. Ni bulan ni ada program. Kita kalau boleh tolong, kita tolong. Kat mana ada buat ibadat korban ke, ada apa saja, ringankanlah tulang kita untuk tolong-tolong apa yang patut. Tolong masak ke, tolong apa. Kat mana korban sini? Dia buat kat atas. Kat masjid. Masjid. Ada jemaah sini ambil bahagian tak? Di mana-mana? Ada tak ada? Tak ada tahun ni. Ada ambil bahagian tak mana-mana? Tak ada Alhamdulillah. Tak ada, senang, boleh cerita sekejap lagi. Nak kata kepada yang ambil ni. Tak apa, dalam video saya rakam. Pasal ada perangai-perangai dan ada adab yang kita nak tegur. Kepada yang peserta, kepada yang mengurus, kepada yang ngambil daging. Pasal ada akhlak yang terkait dengan benda-benda ni. Tak kisahlah siapa buat pun. Baik. Apa lagi selain daripada baca Quran, zikir, tolong menolong, sebarkan ilmu. Macam kuliah ni dan sebagainya. Mensantuni anak yatim. Cuba-cubalah pergi jenguk anak yatim, derma-derma sikit ke, buat-buat makan ke apa ke. Ni antara yang dia boleh buat bulan ni. Bantu orang susah dan memberi makan dan seumpamanya. Maka semasa tempoh 10 hari awal ni, marilah kita berusaha bersungguh-sungguh melakukan amal yang mendapat pahala di sisi Allah. Demikian kita wajar menjauhkan diri dari dosa, sebagai menghormati hari-hari Allah Ta'ala muliakan. Dia macam ni, bila hari itu Allah muliakan, agak tidak beradab kalau kita tambah dosa di hari itu. Macam kita cakap Ramadan ni, hang dah lah tak puasa, hang main judi pula 2-3 kali lipat punya Allah murka. Macam itulah. Dah tak buat baik satu, jangan buat masalah. Jangan buat masalah. Jadi dah tak boleh nak buat baik 10 hari ni, jangan buat perangai tak baik 10 hari ni. Habis 10 hari depan boleh ke? Tak boleh juga. Tapi lebih tak eloknya lah 10 hari ni. Pasal hari yang Tuhan harapkan kita buat benda baik, kita buat benda tak baik juga. Itu sebenarnya. Kita berusaha membanyakkan ibadah dan apa saja amalan baik, kerana semasa pahala meningkat, semasa itulah amalan pun patut meningkat. Semasa program-program yang Allah Ta'ala berikan hari-hari yang baik ni, patutnya amal baik kita pun meningkat. Maka bergandalah amalan yang banyak dengan pahala yang besar. Buat-buatlah sikit yang mulai ke, doa-doa rajin sikit, doa daging sikit, baca Quran ke apa 10 hari ni. Amalan yang wajib atau fardu kita baiki. Kalau kita dah buat yang wajib, kita baiki yang fardu yang kita dah sedia ada buat, dan perindahkannya. Maka bukan saja solat fardu, tetapi buatlah jemaah sekali, rajin-rajin sikit lah. Kalau dulu mungkin datang maghrib, datanglah maghrib dengan isyak. Kalau datang isyak dengan maghrib, datanglah subuh. Dah ni, kalau kita dah buat yang wajib, kita cantikkan yang wajib tu 10 hari ni. Lepas tu kita juga boleh bayar zakat wajib dalam tempoh ini. Zakat-zakat yang kita patut bayar, zakat pendapatan. Kita ni mungkin dah tak berapa nak ada duit, tapi orang yang ada zakat harta, zakat apa, pergi ambil bulan ni, baguslah bayar bulan-bulan ni.
Dan meningkatkan berbaik kepada ibu bapa. Kalau ada ibu bapa lagi, tolong buat baik dalam beberapa hari ini. Kukuhkan lagi tarbiyah untuk keluarga dan mereka yang menjadi tanggungan kita. Suruh dia orang buat benda baik 10 hari ini, melakukan perkara baik dan menghindarkan perkara mungkar, menyuruh orang buat baik dan suruh orang tinggal benda yang jahat. Dan apa sahaja benda, nasihat, bimbingan yang kita boleh buat. Amalan sunat pula apa yang kita boleh buat? Seperti puasa sunat, boleh dibuatkan hari-hari yang kita cakap tadi. Saya cakap tadi, selang sehari pun boleh. Kemudian hari Arafah, kecuali pada hari raya yang tak boleh berpuasa. Hari-hari Arafah boleh puasa. Demikianlah baca Quran, istighfar, doa, sedekah, bantu dan memerlukan orang yang memerlukan, dan apa saja perkara-perkara baik. Pendek kata, 10 hari ini bagaikan pesta amalan soleh yang kita wajar penuhi setiap detik dalam detik di dalamnya. Ia merupakan peluang mendapatkan pahala yang paling besar bagi setiap amalan baik. Allah membukanya untuk kita, maka marilah kita merebut peluang ini. Baik, ada beberapa perkara yang ada dalam ibadat korban. Korban ni dia akan berlaku pada 10 Zulhijjah. Iaitu 10 hari bulan Julai bulan ni. Hari Ahad. Ahad kan? Ahad. Nak sembelih lembu, syarat dia mesti semayang Aidil Adha dulu. Lepas Aidil Adha, solat Aidil Adha, baru boleh potong lembu. Jangan seronok sangat malam raya tu, dah takbir macam Aidil Fitri pula, dia pergi sembelih pula kambing malam tu. Tak jadi. Dah ustaz ni malam raya, raya memang raya. Tapi untuk ibadat korban, dia mesti lepas semayang raya. Sebab itu sunat semayang raya ni diawalkan untuk Aidil Adha, dilewatkan untuk Aidil Fitri. Aidil Fitri kenapa elok lewat sikit? Pasal nak bagi ruang orang bayar zakat fitrah. Kalau semayang raya pukul 7.30 pagi, pukul 9 pagi Aidil Fitri, ataupun pukul 8 lah awal, baru semayang subuh, habis zikir, habis takbir dah pukul 7. Balik rumah nak mandi dah 7.30. Nak sapu benda masuk dalam mulut lagi. Sunat makan, menjamah makanan. Pakai cantik-cantik, pakai sampin setahun sekali. Nak pakai tu pun dah 15 minit. Macam-macam lah. Dengan program apa semua, dah pukul 8 dah kelang kabut. Datang-datang dah ada yang tak bayar zakat fitrah lagi. Beratur kena warga asing. Dia tak mai masa tarawih, dia tak mai hari biasa pasal bos tak bagi cuti. Hari raya lah hari cuti dia, baru dia nak pergi KLCC. Hari raya lah baru dia nak datang jumpa Tok Amil nak bayar zakat fitrah. Tu dia berbaris macam nak tunggu komputer. Kita pun angkat berapa orang? 2, berapa orang? 3. Salam tak, apa pun tak dah. Tak sempat. Buat yang wajib je. Berapa orang? 7 orang, RM49, mari. Dah macam karung duit macam tu je. Nak koyak, resit pun dah habis. Tulis nama je, nama adalah pelik pula tu. Tiba-tiba Cok Bilal tu dia excited nak makan kenduri ke apa tak tahu. Pukul 8. So semayang raya. Kawan tu ada yang tak bayar zakat fitrah lagi. Lepas semayang raya dia tak boleh bayar. Tengok jam ni, kelang kabut orang tua ni nak raya punya. Sebenarnya dia elok, afdalnya semayang Aidil Fitri ni dia lewat sikit. Lewat sikit. Bagi ruang orang ni. Orang yang kat rumah pakai samping tadi pun tak settle lagi. Makcik-makcik kat dalam rumah tu dah tak siap lagi. Macam-macam lah orang punya hal. Dan yang penting bagi ruang untuk zakat fitrah. Bila Aidil Adha, elok cepat. Pasal orang nak sembelih binatang. Kalau sampai tengah hari baru habis semayang raya, habis tengah hari rembang nak kena potong lembu pula, pengsan orang pun. Jadi kena buat pagi-pagi macam tu. Jadi ini sunat dia digalakkan. Lepas semayang raya ada semayang zuhur. Semayang zuhur tu dah boleh takbir. Pas semayang digalakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Arab dia pendek je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Macam tu pun boleh.
Cakbir lah kok mana pun, tak hafal skrip duk sangkut kat situ. Kat mana dia sangkut tau? Dia jarang buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Okey lah. Masa yang panjang tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsira, wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Bunyi dah lebih kurang dah. Dia pergi masuk doa iftitah pula. Kadang-kadang berterabur habis. Kalau tak tahu, buat yang simple pun boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Ni pasal kalau buat kat masjid, malu lah tak buat yang panjang tu. Tapi takbir dia bukan semestinya kat masjid, kat rumah boleh buat. Dan pasal apa tak buat kat rumah? Pasal tak hafal skrip. Tu dah rugi. Dan Adil Adha ni boleh takbir banyak hari. Lepas sembahyang zuhur 10 hari bulan Julai ataupun 10 Zulhijjah tahun 2022 ini, terus sampai 13 Zulhijjah. Hari tu hari boleh buat korban. 10 hari bulan, saya ambil Julai lah, pasal bulan Julai ni sama dengan Zulhijjah. 10 Julai, 11, 12, 13, 4 hari boleh korban. Asar hari keempat ni, 13 ni, dah tak boleh dah. Last kali asar tu. Terbenamnya matahari 13 Zulhijjah, maka tak ada lagi boleh sembelih lembu. Tak ada lagi. Dan habislah takbir. Takbir. Kita ni dah biasa takbir lepas semayang, tak apalah. Buatlah daripada tak buat langsung. Tapi jangan pakcik, makcik, abang semua ingat mesti kena buat kat masjid dia. Lepas semayang kat rumah pun boleh. Print lah sikit apa benda ni pun ada ni. Print, tengok handphone. Tengok handphone resepi pandai. Tengok tabir raya tak reti. Habislah sendiri. Habis makcik boleh ke buat, tak kira perempuan ke apa, kat rumah. Bukan kat tepi pasar malam. Kat rumah tak apa. Tu takbir. Baik. Bila kita sembelih lembu, kita serta korban, kita kena bagi tahu orang yang urus korban tu, kita ni korban wajib ke korban sunat? Pasal hukum ibadat korban yang standard biasa ni sunat, muakkad. Tapi takut kita ada nazar. Tahun ni kalau menantu aku ni beranak, aku bernazar nak korban satu bahagian. Jadi dia wajib. Bila dia wajib, dia kena bagi tahu pengurusan, dia tak boleh makan sikit pun daging tu. Bukan dia saja, dengan keluarga dia sekali. Si pembuat nazar. Ini pun orang jarang ambil tahu. Pasal dia duduk dalam hati, kalau tak cakap orang tak tahu. Dia pula pun nak ambil, buat sini saya punya 2,5 kilo. Tak boleh, dia haram makan. Apakah lagi kalau dia cakap ini korban lembu aku, seolah-olah dia bersumpah ataupun berazam, maka itu pun korban wajib juga. Jaga-jagalah buat korban ni. Jadi korban wajib peserta tak boleh ambil. Pergi ambil lembu orang lain tak apa. Yang dia punya tu dia tak boleh. Dia kena bagi semua kat orang. Jadi ada sunat-sunat, dia tak boleh potong kuku apa semua tu, nanti kita bincang lah. Yang utama dulu saya nak ambil. Apa boleh korban? Lembu, unta, zirafah boleh ke tak? Tak boleh, pasal dia bukan binatang ternak. Bukan pasal halal tak halal. Sekejap lagi pergi tangkap kangaroo, pergi sembelih pula. Ustaz, kangaroo kan boleh makan. Bukan cakap tak boleh makan, tapi tak boleh buat korban. Dia mesti binatang ternakan yang tu. Ternakan ni apa? Yang biasa-biasa lah. Kalau rusa di ternak boleh lah. Tapi telan alio 10 kali lah nak sembelih rusa tu. Dah macam harga rusa betul tu, yang 4 tayar tu dulu mau berbelah ribu. Okey, bila dia ambil satu ekor, dia boleh dapat 1/3. 1/3 ni macam mana? 1/3 dia, 1/3 fakir miskin,
1/3 daripada daging ni dia kena bagi orang kawan-kawan, orang kaya lain pun tak apa. Tapi yang penting dia 1/3. Maknanya kalau lembu tu isi bersih 50 kilo, dia boleh ambil bahagi 3, 16 kilo setengah. Lebih dia tak boleh usik. Masalah kadang-kadang orang masuk korban, saya nak ambil lah semua ni, saya nak edar sendiri. Takut edar dalam perut dia sendiri je. Jadi kita tak berapa sukalah dia korban, lepas tu dia ambil semua. Pasal ni saya punya lembu, bukan saya punya. Awak berkorban lembu, bukan awak punya. Itulah nama pengorbanan. Kalau tak boleh berkorban, tak payah buat korban. Kerana Nabi Ibrahim disuruh sembelih Ismail untuk korban, tak dapat Nabi dah. Kalau diizinkanlah Nabi disembelih, tak ditukar dengan kibas, maka Nabi Ismail dah tak ada. Ini bila kita korban satu lembu, kita sibuk nak lembu tu. Apa korbannya ni? Nabi SAW bagi sunat, nak rasa je, jangan terkepunan macam tu. Tengok lembu aku cantik je, alio pun, aloi sedap kot ni, ambil lah 1/3. Nabi bagi family kau rasa sikit. Tapi jangan 1/3, kaut lagi. Lepas tu ekor, tak apalah ekor, pasal dia punya ekor satu lembu. Kepala boleh lah ambil. Dia tulang-tulang, perut, aksesori, jantung, segala limpa, apa semua selain daripada daging ni dia tak kira. Dia kira bonus je orang nak bagi. Orang nazar tadi dia tak boleh makan satu habuk pun, termasuk bulu pun. Tetapi kalau ibadat korban yang kita agihkan daging-daging, kasut, perut, apa semua ni dia panggil aksesori yang tak kisah. Biasanya orang yang korban seekor ni dia pun tak nak. Jadi kita nak buat macam ni, kita nak bagi orang pun perut bukannya dia banyak mana. Potong-potong masak sup bagi semua orang makan. Ataupun kita bubur sikit, kita bagilah siapa-siapa sikit-sikit. Itu. Okey, yang ambil seekor ni okey sikit. Yang ambil satu bahagian, berapa? Sekarang lebih kurang RM800. Kan, RM800. Lebih kurang lah. Tiap-tiap tahun naik. Dia boleh jadi 1,000 nanti. Tunggulah berapa tahun lagi. Sekarang ni 800. Dia ada 7 nama. Abu Hassan, Ali, Tipah, apa semua tak kisahlah. Dia share dapat satu ekor lembu, satu bahagian. Dia boleh ambil berapa? 16 kilo kah? Tak boleh lah 16 kilo. 16 kilo setengah tadi kena bahagi 7 lah. Pasal dah kongsi 7 orang, 7 tokek. Jadi hanya dapat 2 kilo setengah. Aduh, aku bagi 800, 2 kilo je aku dapat. Kalau 800 nak banyak kilo, pergi pasar. Ni perangai. Bukan semua lah. Bukan semua. Di pantai dalam memang tak ada orang macam ni. Di tu tak tahu mana hala bumi, tak tahu planet mana. Di sini dia memang tak ada. 2 kilo setengah dia dapat. Muka dia ni ya, 800 aku bagi, ni aku dapat. Ini pun kau dapat. Kalau elokkan kau tak boleh dapat pun tak apa. Pasal ni pengorbanan. Kalau ambil seekor tadi dapatlah 16 kilo. Kalau ambil satu bahagian bagi 7 orang, 2 kilo setengah je lah dapat. Okey. Lepas tu, bang, ekor boleh tak ambil? Ekor ada 7 orang tu okey bang. Kalau satu ekor lembu ada 7 ekor senang. Ekor ada satu je, dan nak kena kerat pula 7 tu. Orang ni pun nak ekor, orang ni nak pun nak ekor. Dia kena faham lah, kita kongsi beli satu ekor lembu, bukan hang seorang. Kaki ada 4, nak bagi siapa? Tu kaki tu bukan yang belah yang peha ni, yang kasut tu. Oi, kasut tu sedap tapi nak mengerjakan ni nak kena bakar dululah apa macam-macam kan. Tapi bila dah siap, memang marvelous kata orang Perak. Memang sedap. Berebut, saya nak kasut. Dah AJK ada 2 dah, 2 abang dah ambil, seorang ni minta 7. Ada bergaduh. Apa lagi? Kepala saya nak bang, kepala lembu pun bukan ada 7. Kena doa kat Tuhan, ya Allah, nanti kau buat satu ekor lembu ada 7 kepala. Kepala dia satu dah berebut juga.
Jadi semua ni kadang-kadang bagi masalah dekat pengurusan. Pengurusan ni nak ngagih lagi, nak boh dalam plastik lagi, nak timbang lagi, nak hantar ke orang lagi. Bukan yang lembu kau je, banyak lembu lagi. Ini batang pinang. Bang, batang pinang ada. Engkau seorang nak batang pinang, orang lain nak batang kasut ke batang kelapa ke apa. Semua orang nak benda ni. Jadi saya pesan hati ni biar bersih sikit lah. Ada insya-Allah Tuan pengurusan tu akan bagi. Tapi bila kita minta-minta macam ni, kita dengan Tuhan tu ada sikit malu ke tak? Nak bandingkan yang Tuhan suruh korban dulu Ismail, bukan 2-300 nilai anak. Hari ni bila buat korban ngungkit, apa aku bagi, aku dapat 2 kilo je. Orang tu dia tak kena ibadat tu. Jadi ni nama lagi ibadat korban, mana pengorbanan? Tak boleh. Lepas tu dah lah ambil satu bahagian. Dia minta lagi berapa kilo tu, saya nak hantar edar pada jiran-jiran. Kalau ya pada jiran, ke masuk peti ais dia, dah jadi haram. Jadi sebenarnya orang yang dapat 2,5 kilo ni, dia dengan keluarga dalam tanggungan tu, dia tak boleh ambil lagi dah. Tak boleh pula bapak dia, aku dah ambil, dapat 2,5, anak, kau pergi ambil. Kau dapat 1 kilo, acu, pergi ambil juga. Tak boleh lah. Dia dan keluarga je. Sepupu, mak saudara boleh lah, yang bukan dalam satu tanggungan. Ni pun datang perangai juga. Bukan dia saja. Yang tukang ambil bahagian, yang ambil, orang awam yang ambil ni pun tak boleh 2-3 bungkus juga. Ni satu rumah ada 5 orang, 5-5 turun, buat muka lain-lain. Mula bini datang, dapat 1 kilo. Bapak datang, dapat 1 kilo. Anak datang, dapat 1 kilo, 5 kilo dia dapat. Habis kalau duduk rumah bujang, ada 10 orang dalam tu, 10 kilo dapat. Woi, seronok macam ni. Itu baru yang macam tu. Dia pergi tukar baju, buang kopiah, dia datang lagi sekali pula. Apa ni? Yang tukang buat korban pun tak boleh korban, yang tukang ambil bahagian korban pun tak boleh nak berkorban. Jadi ibadat ni jadi ibadat hawa nafsu balik. Ini masalahnya. 10 Zulhijjah ni nak jaga ibadat, nak jaga akhlak, lagi jadi merapu. Yang tukang ni baru bab peserta. Ada peserta kaya raya, bagi satu surau 3 ekor lembu. Lepas tu dia datang, dia ambil gambar, dia beria-ria sangat. Lepas tu dia semua dia nak bawa balik, dia tinggalkan setengah ekor je kat sini. Abang kenapa ambil? Saya nak hantar lah kawasan-kawasan lain. Kita duk tengok macam tu je. Tu dia demam tengok lembu tu dia naik balik. Seolah-olah kita ni dia letak transit untuk tolong urus je. Itu pun tak boleh juga. Tak boleh. Pasal orang jemaah, penduduk dah nampak benda tu. Sekali awak ambil semua masuk dalam lori, kalau nak buat macam ni, buat kat pusat sembelihan. Buat pusat sembelihan. Jadi orang kat sini dia tengok, tahun ni ada berapa? Ada 3 ekor, Alhamdulillah. Tengok-tengok setengah ekor je. Pasal apa? Dia orang ambil balik lah. Ni pun tak kena juga. Nombor 3, nombor 4, tuan buat korban ni kena faham. Kadang-kadang dia kaya. Contohnya satu syarikat ABC, dia bagi kat masjid ni 1 ekor lembu. Masjid pun takkan nak tulis nama ABC. Pegawai dia datang, dia bagi lembu lah, bos bagi lembu. Bos kau siapa nama? Bos saya, bos lah, adalah nama dia ni, tapi dia niatkan semua staff dia lah. Bang, korban 7 bahagian je bang, staff awak duk 200. Siapa nak ni sebenarnya? Nampak? Taklah bos lah, dia bagi korban, dia niatkan untuk kita orang semua. Tak boleh. Kalau dia nak niatkan 7 orang, saya boleh letaklah 7 orang. Tapi kalau 200 orang nak buh kat mana? Ibadat ni dia bukan boleh sumbat semua nama dalam tu. Pasal dia satu bahagian untuk satu orang yang buat ibadah. Nombor 2, kalau kita jumpa macam ni, kita cakap kat dia, meh nama bos kau. Kita duduk letak nama bos, ini adalah korban si fulan, dan dia niatkan pahala ni untuk staff dia. Itu boleh. Contohnya lah, seorang bapa ni, dia buat ibadah korban, dia ada banyak duit, dia ambil satu bahagian dia ambil satu bahagian untuk bini dia ambil satu bahagian untuk anak dia yang dalam boyan 2 tahun, dia ambil lagi satu yang baru beranak.
Saya nak tanya, yang baru beranak ni sah tak ibadat ni? Adakah dia yang berkorban, dia keluar duit? Korban ni dia kena buat, macam pergi haji umrah juga. Bukan boleh orang tolongkan pergi umrah, sendiri kena keluar. Sendiri kena keluar. Jadi selagi dia tak keluar duit, dia tak balik dan dia tak berkorban, itu bukan dia punya korban. Saya boleh tak buatkan korban? Boleh, tapi kena cakap dekat dia. Kalau kita nak bagi bini, yang abang belanja yang 700 tapi belanja ni tak bagi kat awak, saya bagi dekat masjid untuk buat korban. Tukar milik duit tu kat dia dan dia setuju. Kena inna amalu biniat. Kalau orang tu tak ada niat nak buat korban, tak jadilah ibadat tu. Ni kena jaga. Dia nama macam-macam, orang tu pun tak tahu sebenarnya dia yang berkorban, tetapi dia niat memberi pahala kepada orang tu. Pasal pembuat korban, dia mesti berkorban. Dia mesti jelas dia ada azam dengan duit dia dan dia ingin nak buat korban. Dia tak sama zakat fitrah. Zakat fitrah memang bapak boleh bayarkan selagi dalam tanggungan. Dia kena akikah. Akikah pun memang mak bapak atuk buat kan. Tapi ibadat korban ni sendiri kena buat korban. Saya nak tanya satu soalan. Ada satu bapa bawa anak umur 3 tahun pergi haji. Adakah anak tu dah pergi haji? Dah pergilah, dia dah pergi. Dia dah pergi. Dia buat semua, dia tawaf semua. Kenapa kita cakap dia tak pergi haji? Pasal dia tak balik lagi. Dia tak tahu niat dia betul tak betul. Dia faham ke tak apa dia buat. Jadi ibadat, sebab tu budak-budak ibadat dia tak dikira. Kalau dia buat, mak bapak dapat pahala. Jadi bila dia besar esok, dia umur 30, 40, dia tak nak daftar haji. Pasal apa dia cakap? Bapak aku masa aku umur 3 tahun dah bawa aku pergi haji dah. Bawa kau pergi haji, kau tak buat haji. Bapak kau buatkan korban untuk kau tak buat korban lagi. Nampak? Jadi bila dah besar, orang ni seharusnya kena buat korban. Pasal sunat korban ini sekali seumur hidup paling kurang. Dan kalau dia mampu, tiap-tiap tahun. Tapi tak bolehlah cakap masa aku dalam boyan dulu, bapak aku cerita dia dah buat ibadat korban untuk aku. Bila yang kau berkorban? Bila yang kau berkorban? Mesti kau kena buat sendiri. Habis tu bapak buat tu tak jadilah. Itu bapak nak kirim pahala. Pasal tak boleh. Sama jugalah ada orang, saya dapat berita dulu, dia tak cukup duit untuk satu bahagian. Satu bahagian mesti seorang. Boleh kongsi tak 3 orang? Nak bagi faham betul ni? Boleh kongsi? Macam tu, ada satu lorong, satu blok, seorang keluar RM7. Cukup 100, pergi jumpa JK Masjid, ni senarai 100 nama. Apa hal ni? Ambil satu bahagian. Boleh? Nampak macam boleh ni? Satu bahagian lagi, seorang keluar duit RM800-700. Orang yang keluar seorang ni, kalau macam ni tak acik lah. Aku pun nak tontong juga. Tontong tau, kongsi-kongsi juga. Apa dia 100 orang RM7 je. Lepas tu dia punya berkepak, aku dah buat korban ni. Mana kau buat? RM7 je. RM7 je. Yelah 100 orang buat. Ingat kutu ke apa ni? Ada kes, bukan tak ada. Jadi dia datang dengan senarai nama. Kita pun macam mana kau ni? Jadi seorang punya nama. Siapa yang berkorban? Seorang, yang lain tu berkongsi pahala tolong dia korban je. Tahun depan kalau nak buat macam ni, giliran orang lain pula. Tahun lagi satu kalau nak buat, giliran orang lain pula. Pasal tak boleh nak sumbat semua orang. Macam mana nak cakap? Zakat fitrah berapa ringgit? Untuk satu kepala. Boleh kongsi 10 orang, 70 sen seorang. Macam itulah contohnya.
Macam itulah contohnya. Tapi ada orang buat ke tak? Ada. Macam mana nak cakap? Orang yang berkongsi ni dapat pahala tolong dia korban. Seorang je dapat. Pasal satu bahagian, satu orang. Untung yang tukang bagi nama lah. Kita tanya nama dia, nama awak siapa? Nama saya ke? Oh, nama saya Abdullah. Saya Encik Abdullah, saya terima duit sebelah. Encik Abdullah dapat pahala, yang lain-lain dapat pahala tolong dia. Tolong dia buat azan nak azan dulu kau. Biasa macam mana? Jalan. Tunggu dia bunyi kejap lah. Dia dok tek tu kan. Ada faham Yang lain-lain tu macam mana ustaz? Yang lain-lain tu dia tolong, dapat pahala tolong awak buat korban. Pergi awak yang buat korban. Pergi haji sekarang berapa ribu? 15,000 lah kata. Satu kampung tolong dia pergi haji, lepas tu satu kampung cakap dia dah pergi haji. Oh, tak boleh. Yang pergi haji tu seorang tu, yang tawaf tu. Habis yang lain-lain dapat pahala tolong dia pergi haji. Itu sebenarnya. Jadi ibadat korban ni sebenarnya kena clear juga, kena mengaji juga. Kalau tak kita main hentam je tak tahu. Nah, okey, sedikit selesai bab orang yang buat korban. Sekarang orang yang urus korban pula. Orang yang urus korban ni biasanya pihak-pihak pengurusan lah. Nah, kena bahagi dengan adil. Asingkan dulu tuan punya, pasal dia ada hak dia. Kemudian yang lain-lain tu cari keutamaan orang fakir miskin dulu. Dah ada, baru kita bagi kepada orang-orang biasa. Orang biasa. Timbang dulu semua, kumpulkan. Kita tak tahu satu lembu ada berapa ekor, berapa kilo. Melainkan dia dah dilonggok, dia dah dibungkus kilo, baru tahulah. Bahagi. Selepas kita tahu ada 70 bungkus ataupun 60 bungkus, 60 kilo lah kalau sekilo-sekilo. Bagilah 1/3 dia, 1/3 apa macam tu. Dan pihak yang mengurus tak boleh ambil upah daging. Ini haram. Haram orang yang sembelih, orang yang tolong, orang yang lapar, orang yang kerat tulang meletakkan syarat upah 2 kilo contoh daripada daging korban. Tak boleh. Ini saya pernah bergaduh, bukan bergaduh wrestling. Dia panggil saya macam ni lah, ceramah surau tu nak buat korban. Ada satu ustaz ni, dia adalah biasa dengan sistem dia. Saya cakap tak boleh upah dengan daging korban. Dia cakap orang yang kerja mesti nak 2 kilo. Saya cakap boleh ambil sekilo macam orang lain, tapi upah tak boleh ambil daging. Ini hukum agama. Ada hadis, ada dalilnya. Haram. Oh, kalau tak boleh macam ni, kita orang biasa macam ni. Kalau tak boleh macam ni, saya tak janjilah boleh buat ke tak boleh buat. Tak boleh buat, you balik lah. Demi nak, oh kalau nak buat kena minum arak. Kita takkan nak bagi arak. Salah. Dah biasa buat, tak mesti betul. Jadi kita bincang-bincang. Yang masuk peserta pun ada meeting, muka dah merah padam dah ni. Tak puas hati dengan ustaz tu. Saya cakap tak boleh tuan-tuan, kalau nak buat benda ni betul-betul. Tapi akhirnya dia orang buat juga dengan hati yang sedih lah. Kononnya tak dapat apa-apa lah. Saya cakap kalau peserta dia ada rasa dia nak bagi dia punya dekat orang, dia boleh bagi. Pasal dia orang ada hak. Yang 7 orang yang ambil seko ni kan, nanti dia akan bagi tulang-tulang ke apa ke, dia tak nak. Dia ni memang kita boleh bagi-bagi, tapi jangan tentu-tentukan dulu. Jangan ambil daging tu dulu. Kemudian berapa ada nasib lah, tengok macam mana lah. Takdir Tuhan berapa kita dapat. Dah tak puas hati, muka pun sengit, esok pun buat kerja dengan tak tahu rasa apa. Akhirnya dapat lagi banyak pekerja tu. Bila ikut apa yang Allah dengan Rasul gariskan. Orang rasa kesian, orang rasa macam tak apalah bagi dia orang ni kerja teruk ni, tumbang lembu ni. Jadi atas orang dia nak bagi suka hati dia. Orang tu punya bahagian, dia nak bagi dia punya besar. Bubuh lah, kita letak satu besin besar. Ini infak lah siapa-siapa yang nak bagi. Jadi tulang ke, perut ke, limpa ke, apa dengan silat-silat daging pun ada orang bagi. Bagi-bagi balik. Akhirnya dia cakap, betul lah ustaz. Ni apa dia cakap dengan pengurusi ke apa tu. Rupanya lagi banyak kami dapat kalau macam ni. Hayalah, sabar je. Daripada dah set-set aku punya 2 kilo. Banyak tak tempat buat macam ni? Banyak. Silap lah.
Kalau nak upah, tak apa, kita bagi berapa ringgit pun nak. Seorang berapa? RM30. Ambil duit lain. Tapi daging tu tak boleh sebagai upah. Daging korban ni kena agih ikut sistem. Habis saya kerja, hang nak apa? Gudang garam 2 kotak ke apa? Mulalah. Hang nak rokok ke? Hang nak apa ni? Nak duit dia. Rokok takkan masjid nak bagi. RM20. Tak mau duit nak daging tu. Kalau nak juga daging, pergi beli seekor lembu khas untuk bagi-bagi diorang ni. Jangan usik daging korban. Ataupun sebenarnya relax aja, ambil satu je. Nanti ada rezeki insya-Allah orang yang menguruskan ni. Di hujung-hujung dia orang dapat sop, dia dapat aksesori, tulang tuar dia berkilo-kilo. Rezeki dia lah. Sabar saja. Baik, dan orang yang ambil kena jujur jugalah. Ni harta orang. Kita ambil memanglah daging, macam tak pernah tengok daging. Macam tak pernah tengok daging. Itu tak kira kidnap lagi. Tahu-tahu kaki berjalan masuk dalam raga motor pun ada. Kita tengok mana kaki lembu ni. Dalam raga motor. Kepala lembu yang sebesar itu pun boleh gaib. Tak tahu lembu bila dah disembelih rupanya dia berjasad juga. Dia boleh melayang-layang rupanya. Ini pun nak curi. Curilah tu. Habis tu ustaz ni bukan bagi apa pula, tak ada daging ke apa kau ingat? Dekat kepala lembu tu kurang-kurang 2 kilo. Main-main. Lidah tu lagi special. Mata lembu tak nak pula dia. Dia ni perangai lah. Bila kita ambil satu, kita ambil satu. Kalau anak nak ambil satu lagi di masjid yang lain ada rezeki, dia ambil satu. Macam tu lah. Kalau dah lebih tak ada siapa-siapa ambil lah. Kadang-kadang ada korban di tempat-tempat yang orang dah memang kaya. Ataupun tempat banyak masjid dekat-dekat, tak tahu nak letak mana daging. Sini 20 ekor, depan tu 10 ekor, depan ni 30 ekor, muntah tengok daging dah. Orang pakai miskin dalam karyah ni tak tahu sampai mana kita boleh. Dah ada lebih lagi, ambil lah seorang lebih. Tapi tuan tu tetap tak boleh ambil lebih. Pasal dia 1/3 saja. Dia tukang buat korban. Dan akhir sekali saya nak pesan, sudahnya tak baca yang ni. Ini amalan-amalan yang boleh dilakukan ni. Tu kena panggil lain lah ni. Sama je. Nanti saya ringkaskan. Lagi satu, hati-hati dengan scammer, dengan penipuan. Mungkin saya tak cakap ada, saya tak cakap mesti. Yang benda ni ditawar murah-murah sangat. Dia hati-hati sikit. Pergi umrah 2,500, memang bohong lah. Naik kayak ke apa? Makcik pun dia 2,500, esok makcik pergi keluar, habis duit lebu. Dia tepek muka ustaz 2-3 orang. Ustaz tu pun tak tahu muka dia tepek kat situ. Ni masalah dia. Kena tipu umrah, kena tipu haji. Baru ni saya dekat Bangi ke mana tu, ada satu orang muka pun dah rasa tak syok dah. Ustaz, saya nak tanya pasal package haji ni. Saya tak berapa tahu package ni, tapi ustaz depan saya tu cakap ini biasanya tipu orang. Tapi tak cakap dah depan kawan tu. Swasta. Tak tahu berapa ribu dia dah habis. Minta-minta dia, moga Allah Ta'ala bagi izin dia pergilah. Benda tu bukan tipu lah. Tapi dengarnya syarikat tu memang ada penipu. Ini pun saya nak cakap, kalau nak pergi haji, ceklah dulu senarai dekat tabung haji. Walaupun pergi swasta, mesti kena daftar dengan tabung haji juga. Pergi telefon tabung haji, ada tak syarikat swasta, saya tak nak beratur ikut tabung haji ni, nak bayar. Ada 100,000, ada 50,000 sekarang ni. Nak ambil package swasta tu, ada tak company-company yang okey? Biarlah tabung haji cakap. Nama ni ni tak tahu mana nama, entah murah satu macam, memang mudah kena tipu. Bila kena tipu tu bukan RM40, ribu. Dan akikah korban ni saya tak tahu, saya pun takut juga yang harga dia kadang-kadang tak munasabah punya murah. Minta maaf cakap lah, mungkin okey lah, saya pun nak sangka baik lah, tapi hati-hatilah. Sebab tu Nabi SAW kata apa, sunatnya orang yang korban ni di tempat dia duduk, tempat yang dia boleh tengok binatang tu. Dia datang hari tu, kalau boleh dia sembelih ataupun dia tengok binatang korban tu, dia rasa daging tu. Bila ikut sunnah Nabi ni, insyaAllah kita selamat. Bila kita buat kat luar tu, takut-takut risit je dapat. Daging dah tentu tak dapat, dia takkan nak post. Kita pun tak boleh hadir program tu. Jadi ada banyak kelemahan lah. Yang saya paling takut kena tipu. Tu je.
Pasal kadang-kadang satu bahagian lembu tu macam 200-300 je. Kita kat sini 800 lembu apa macam tu, murah sangat. Kalau negeri miskin tu okey lah, ni negeri kaya-kaya juga. Kalau 300 dia buka, bukan ke 100 lebih kurang komisen dia, habis tinggal 200 je lah, murah betul. Kalau lembu satu bahagian lebih kurang 200, 7,004 lembu. Wow, baik kita import je. Kalau 1,004 lembu. Kambing kekah kadang, sekarang kambing 1,000. Kambing 1,000. Kambing kementot kampung tu ya 700. Nak cari demam nak cari kambing ketot tu. Kambing kat kampung tepi jalan tu tak ada lah. Kambing kacang ke apa orang panggil. Yang kambing semua ni apa, Jamna Pari lah, Boer lah, apa tinggi-tinggi ni lah. Yang ni 1,000 ke atas. Nak kekah 1,000, 1,200, campur masak 1,500 tak lari kan. Package 200 kekah. Bukan apa, cek betul-betul. Saya tak cakap dia orang tipu, saya suruh cek je supaya kita dapat ibadat yang betul. Lagi satu, semua ni kekah ke korban, dia ibadat yang kita kena korban. Kalau kita sayang sangat 800, kalau kita tak mampu ke, kita tak payah buat pasal dia bukan wajib. Sabarlah. Mungkin 4 tahun lagi kita boleh buat. Oh sedih sangat lah, tak boleh lah 800. Tak apa, dia bukan wajib. Jadi apa benda boleh buat 10 Zulhijjah ni? Buatlah amal baik. Tolong orang buat korban ke apa ke, kita dapat sikit manfaat. Kerana apa? Kadang-kadang mahal sangat 700, mahal sangat 800. Duit rokok setahun 4,000. Ya ke 4,000? Sekarang sekotak berapa je? Kalau jawab buat tak tahu tu. 17, 12. 17 tak? 17 rasanya. 17 kali tu kita ambil sekotak sehari lah. 17 kali 300 apa? Cik ambil kalkulator tu. 10 kalau kali 17 pun dah berapa? 510. 300 ni, 300 hari kita. 300 apa? 30 hari. Kali mau 5,000 dah. Kan? Oh 5,000. 5,000 rokok. Korban 800, dia punya goyang macam nak kena stroke tu. Macam nak kena stroke. Dia punya buah pinggang macam hilang sebiji tu. 800 dan balun demi balun 6,000 setahun. 6,000 setahun. Ada cara yang murah ni, yang tak tahu tepi jalan mana, entah 100 setengah je. 100 setengah je, bagi 100 setengah. Ya tak ya? Nampak sangat tak berkorban. Kalau tak boleh tak usah buat. Tunggu sabar. Saya bukan nak marah saya ukur. Sekarang tengok saya kecil besar. Ustaz ni merepek dah pukul berapa dah ni. Marah pasal rokok. Tak apa, isap lah. Bukan saya yang isap. Tak apa. Dapat lepas ni kena gulung 2-3 batang pun okey. Bukan nak kira tu nilai tu. Makcik-makcik pun sama lah. Beli langsir boleh, beli macam-macam baju boleh. Tang korban tu 700 setengah. Nak tercabut gigi palsu 700. Botol lepas 600, ini 700. 700 langsir 1,000 setengah. Relax je. Emas tipu bukan emas betul. Emas celup boleh 1,000 beli. Kambing macam ni lah. Naik darah tinggi 220. Cek gula 18 setengah. Macam mana ni? Jadi itu kena faham. Ni korban. Tu betul dia panggil ibadah korban. Kena berkorban. Kalau tak boleh berkorban, relax aja. Tolong orang buat korban. Bila kita boleh berkorban, biar kita betul-betul macam angkat senapang, macam angkat pedang. Kita bersedia ni. Kita punya korban bukan zaman Nabi dulu. Susah. Berkorban dengan jiwa, tenaga, dengan nyawa. Kita berkorban kambing seekor, lembu satu bahagian, sporim tukar 2 kali raya. Tambi nak dah. Tak boleh macam ni. Dah lah tu tuan-tuan, dah 49 dah. Dah pukul 9 dah pun. Mana jam?
Banyak sangat jam tu. Yang atas tu kan 8.59 kan. Jadi itu dah dia. Semua ibadat kita boleh buat secara umum di bulan ni, kerana 10 hari ni 10 hari yang Tuhan sayang, Tuhan cinta. Sebagaimana juga 10 hari malam di akhir Ramadan. Sekarang ni kita dah tinggal 6 dan 6 Zulhijjah. Ada 6 hari ni, 7, 8, 9, 10. Dah 5 hari lagi nak pulun. Apa dia? Apa saja amalan ibadat, puasa, baca Quran, zikir, selawat, solat. Jadi kalau kita dah biasa buat, kita upgrade bagi lagi cantik. Kita biasa dah sedekah, ni lebih sikit, ni banyak sikit, macam tu lah. 10. Pasal orang leka dengan kewujudan fadilat kelebihan 10 awal Zulhijjah. Jadi terima kasih tuan-tuan. Saya pun tak nak ambil masa lama sebelum perut pula berkeroncong. Nanti dia jadi menggigil betul-betul. Tadi lakonannya. Jadi insyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Saya mohon maaf. Mula-mula saya ni biasanya bila ceramah, mula-mula dia macam ikut ketah lah. Masuk fasa kedua, ketah pun dah tak ke mana lah. Pasal yang penting tuan-tuan faham, kalau kita ikut sangat benda ni, bukan tuan-tuan tidur dulu, saya tidur dulu. Jenuh sekejap lagi. Korban tak ke mana, apa tak ke mana. Dah lah sejuk semacam dah tu sini. Alhamdulillah lah. Sejuk. Jadi teruskan istiqamah. Datang rumah Allah Ta'ala ni, mahal rumah ni. Kalau Tuhan tak izin, kita tak ada dalam ni. Sebab tu hayyalah solah Bilal panggil, kita jawab apa? La hawla wala quwata illa billah. Tiada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Kalau dah ada upaya datang sini atas izin Tuhan lah. Kalau tak datang, maka Tuhan tak izin. Ini rumah dia. Kalau kita punya rumah pun, kita tak bagi sebarang orang datang. Apakah Allah Raja Malikinas boleh bagi suka-suka orang nak datang? Ya, mungkin dia boleh datang hari raya. Ya, mungkin dia boleh datang Ramadan. Tapi kalau dia nak datang tetamu sebagai hari-hari, itu eksklusif. Allah izin, tak izin, itu dekat Allah. Kalau tuan-tuan dah ada dalam ni, belum malam raya, ini malam Zulhijjah biasa, teruskan datang. Aircon pun cantik punya bersusun ni. Free di tempat ni, tak payah bayar. Kapet pun wangi lagi. Datanglah. Ni bukan rumah saya, ni bukan rumah Pak Imam, ni bukan, ni rumah Allah. Kalau kita tak ada, nanti orang lain pula imarahkan. Ni bukan rumah siapa-siapa. Kalau kita datang, manfaat tu kat kita, bukan kat orang lain. Syaitan tak suka tempat ni. Syaitan cari sebab untuk kita berpecah supaya tak datang. Kapet ni bau masam lah. Imam tu baca tak sedap lah. Orang tua ni zikir panjang lah. Lansir ni buruk lah. Inilah, itulah, supaya kita tak datang. Kita ambil kisah apa benda tu. Sekarang ni kita semayang berdiri, usolli fardu sekian-sekian, makmuman lillahi ta'ala. Habis bagi salam, tak mau kira apa, nak balik-balik lah. Tapi syaitan duduk kacau. Aku tak boleh haji ni. Dia terpijak kaki aku semalam, dia tak minta maaf. Haji tu tak pijak kaki kau, tak minta maaf, kau tak datang jumpa Tuhan. Pasal haji tu rumah Allah Ta'ala kau tinggalkan. Allah salah ke apa ni? Nampak perangai orang. Duk gaduh dengan kawan ni, dia tak datang, dengan yang gaduh tu pun tak datang, keturunan dia pun tak datang. Siapa rugi? Sendiri rugi. Siapa untung? Syaitan dan konco-konconya untung. Dah, kan tak habis lagi, berhenti. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Tuan-tuan ambil nombor telefon saya. Ada rezeki, ada apa-apa nak telefon, tak kuliah ke apa, boleh lah telefon, tak apa. InsyaAllah. Saya mohon maaf terlebih terkurang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kenapa kena ucap sekarang? Tak tahu bila lagi jumpa. Jaga perangai ya. Behave yourself. Bak kata orang Melayu. Be a nice person, nice Muslim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.